Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Okay, kita sambung lagi kelas kita untuk matematik tingkatan 1 bab 7 ketaksamaan linear. Okey, kelas hari ini kita akan sambung tajuk yang kita belajar hari Ahad, kelas hari Ahad. Okey, itu 7.1.1 berkaitan dengan ketaksamaan. Okey, kelas hari Ahad kamu dah belajar dua simbol, iaitu simbol. Okey. Saya tunjuk kat atas ni nah. Ulang kaji balik ni. Simbol yang pertama yang kamu belajar masa hari Ahad, simbol terbuka bawah ni. Di bawah jadual ni kamu nampak saya lukis. Terbuka. Apa maksud dia? Besar daripada. Betul tak? Okey, yang ni kamu belajar hari Ahad. Besar daripada. Okey. Kalau kamu tak ingat apa maksud dia, kamu tambah kaki akan nampak huruf B, betul tak? Okey, satu lagi simbol kamu belajar yang tertutup macam ni. Okey, kalau kita tambah kaki nampak huruf K kan? So, yang ni adalah kurang daripada. So, ini ialah simbol yang kamu belajar kelas hari Ahad. Okey, kurang daripada. So, kamu dah faham dah macam mana nak guna simbol ni untuk mewakilkan dua kuantiti. Nah, sekiranya kuantiti tak sama, kena tukar bagi jadi sama dulu, baru kamu boleh banding. Okey, hari ini kamu akan belajar lagi dua simbol yang ada kaitan dengan simbol hari Ahad. Iaitu, okay, kita tengok simbol yang pertama. Simbol yang pertama berkenaan dengan situasi lebih besar daripada atau sama dengan. Dia lebih panjang. Dia ada tambah perkataan atau sama dengan. So, simbol dia macam kat bawah ni. Dia ada simbol sama, lebih besar daripada, tapi dia ada tanda garis satu kat bawah. Dia ada garis melintang. Garis mengufuk. Okey. So, kamu kena hafal lah. Simbol ni menunjukkan maksud apa. Merujuk kepada apa. Beza dia cuma dia ada tanda garis kat bawah satu saja. So, bila anda nampak garis kat bawah satu tu, dia bermaksud atau sama dengan. Okey, simbol yang kedua. Simbol sama dengan kurang daripada. Okey, kurang daripada. Dan tambah dengan perkataan atau sama dengan. So, yang ni pun sama, simbol kurang daripada tambah satu garis di bawah. Okey, simbol sama seperti kurang daripada, kamu cuma tambah satu garis di bawah. Okey, so penggunaan simbol-simbol ni mewakili situasi-situasi yang tertentu lah. Okey, so saya nak tambah sikit. Untuk simbol ni juga nanti kamu akan guna untuk mewakilkan ketaksamaan pada garis nombor. So, kalau kamu nak wakilkan pada garis nombor, kamu kena guna bulat hitam, bulat putih. So, kamu kena hafal lagi ni. Bulat hitam, bulat putih. So, waktu bila nak guna bulat hitam, waktu bila nak guna bulat putih. Okey, contoh. Kalau simbol besar daripada, kamu kena guna bulat putih. Bulat macam huruf O ataupun sifar. Bulat putih. Dan bila dia lebih besar, anak panah akan pergi ke kanan. Okey, saya kamu tambah nota lah. Dalam nota kamu kena tambah yang saya buat ni. Okey, kalau kurang daripada, kalau di garis nombor kurang daripada pada nombor tu akan ke sebelah kiri kan. Nombor yang sebelah kiri adalah lebih kecil kan. So, kamu kena buat, kalau kurang daripada, kamu buat bulat putih juga. Tanda dia sama macam huruf O ataupun sifar. Anak panah pi ke kiri. Okey, nanti saya tunjuk contoh kat kamu. So, kamu salin nota ni. Tambah di bawah nota mengenal hubungan. Kamu buat simbol untuk simbol lebih besar daripada atau sama dengan. Begitu juga dengan kurang daripada atau sama dengan. Lepas tu bawah tu kamu tambah lagi nota. Okey, dan buat ni bulat putih untuk lebih besar daripada anak panah ke kanan. Kurang daripada bulat putih anak panah ke kiri. Okey, kalau simbol yang hari ini punya. Simbol hari ini punya yang lebih besar daripada atau sama dengan, kamu kena buat bulat hitam. Maksud bulat hitam, kamu buat bulat bentuk O tapi kamu kena hitamkan. Kamu kena hitamkan. Anak panah sama. Kalau lebih besar, pergi ke kanan. Macam tu. So, untuk kurang daripada atau sama dengan, dia akan jadi bulat hitam. Okey, bulat hitam. Pi ke kiri. Saya kita tambah dalam nota. Nak panah pi kiri. Okey, so ini yang dikatakan bulat putih, bulat hitam. Senang saja nak hafal. Besar daripada, kurang daripada, bulat putih.
Lebih besar daripada atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan bulat hitam. Hafal macam tu. Bulat putih, bulat hitam digunakan untuk apa? Garis nombor. Okey, jadi kamu lihat contoh, kamu akan fahamlah apa yang saya terangkan. Apa yang saya telah terangkan dekat kamu. Okey, so kita lihat contoh. Okey, contoh dekat sini situasi harian. Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya. Okey, perkataan kat sini sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Faham tak ayat ni? Ayat ni memberi maksud Fatimah akan dapat upah ekstra atau lebih sekiranya dia bekerja 9 jam dan lebih. Perkataan sekurang-kurangnya tu maksudnya dia kena kerja 9 jam tu tempoh masa normal dia bekerja, dia akan dapat upah biasa. Tapi kalau dia kerja lebih daripada 9 jam, maksudnya 10 jam, 11 jam atau 12 jam, maka Fatimah akan dapat upah yang lebih kerana dia bekerja lebih masa. Faham tak? So sekurang-kurangnya 9 jam maksudnya dia kena bekerja sekurang-kurangnya 9 jam untuk dapat upah. Kalau dia kerja kurang daripada 9 jam, maksudnya upah dia akan dipotong. Dan dia akan dapat upah kerja lebih masa jika dia bekerja lebih masa daripada 9 jam. 9 jam ni minimum. Minimum. Okay, minimum. Minimum masa dia bekerja. Jika dia nak dapat upah kerja lebih masa, dia kena kerja lebih daripada 9 jam. Bermakna dia kena bekerja 10 jam atau 11 jam dan seterusnya lah. Itu maksud ayat ni. Sekurang-kurangnya itu maksud ayat ni. Okey. So jika T itu maksudnya pemboleh ubah dan T ni mewakili bilangan jam bekerja sehari. Perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. So ayat tu kamu kena faham. So kalau ikutkan kamu nak guna ayat yang mana? Lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan? Okay. So di situ kamu kena faham. Tadi pun saya dah bagi dah dekat kamu. Saya dah bagi dah jawapan sebenarnya. Jika Fatimah nak dapat upah lebih masa, dia kena bekerja 9 jam dan ke atas. So bermakna kita kena guna simbol, kita kena guna perkataan yang lebih besar lah. So jawapan dekat bawah ni nampak. T, kenapa kita guna huruf T? Sebab dalam ni dah maklum. Jika T ialah bilangan jam bekerja. So gunalah huruf T, jangan guna huruf lain. Ikutlah situasi nak guna huruf apa. Okey. So jawapan kamu T lebih besar daripada atau sama dengan 9. 9 tu adalah 9 jam tadilah. Okey, 9 tu adalah 9 jam tadi. So ini jawapan kamu. So untuk B, wakilkan ketaksamaan itu dengan garis nombor. Dekat sinilah kita nak wakilkan garis nombor, iaitu menggunakan bulat hitam atau bulat putih. Okey. Seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra. Terbitkan ketaksamaan algebra tu maksudnya kita guna simbol. Simbol yang kita belajar ada 4 lah daripada hari Ahad sampai hari ni ada 4. Okey, so garis nombor. So kalau kamu lihat garis nombor, 9 jam atau lebih ni, lebih besar daripada atau sama dengan 9. So senang saja kamu nak buat garis nombor. Kamu buat satu garis lurus. Okey. Kamu kena guna pembaris lah, guna pensel. Jawapan A tadi kata T lebih besar daripada atau sama dengan 9. Bermakna garis nombor kamu akan ke kanan lah sebab nombor tu lebih besar daripada 9 dan sama dengan 9. So bermula dengan 9, 10, 11 dan seterusnya. So seterusnya kamu nak kena pilih nak guna bulat hitam atau bulat putih. So kalau dekat sini lebih besar daripada atau sama dengan. So bila ada atau sama dengan kena guna bulat apa? Bulat hitam. So kamu buat satu garis. Okey. So, kamu buat garis, kamu tulis nombor 9. Kamu ambil nombor dalam soalan 9. So, dia akan pergi ke kanan. Betul tak? Dia akan pergi ke kanan. Sebab dia lebih besar. Okay, so kamu guna kotak dalam buku kamu tu. Kalau nak bagi nampak besar, kamu ambil 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. So, 9 pergi ke kanan jadi 10, 11, 12 dan seterusnya lah. Kamu buat beberapa nombor saja. Tak perlu nak banyak sangat. So, katalah kamu buat sampai 12. Okay, hujungnya kamu buat anak panah.
Okey, garis nombor mesti ada anak panah. Okey. So, sama juga. Kamu buat juga sebelah kiri. Kiri 9. 8 lah. Nah, 8. 7. Buat saja beberapa nombor. Okey. Dan buat juga anak panah kiri kanan. Okey. So, buat dulu garis nombor ni. Okey. Kamu guna kotak dalam buku kamu nah. So, kamu kena guna kotak tu mesti seragam. Kalau kamu nak buat 2 kotak, semua 2 kotak. Kalau 1 kotak, semua 1 kotak. Kalau 3 kotak, semua 3 kotak. Dalam raja saya ni tak nampak sama besar lah sebab saya hanya buat draft saja. Kamu kena lukis garis nombor yang tepat menggunakan pembaris, menggunakan pensel dan menggunakan kotak grid dalam buku kamu. Okey. Skala tak seragam, tak betul garis nombor kamu. Okey. Jadi, bulat putih ke bulat hitam tadi? Bulat hitam kan sebab ada lebih besar atau sama dengan. So, bulat hitam bermakna kamu buat garis putus-putus naik ke atas ni. Beberapa garis putus-putus. Okey, buatlah agak panjang sikit sebab saya tak boleh nak panjang dah sebab saya lagi bertemu dengan perkataan jawapan. So, bila ada sama dengan tadi, tengok jawapan A. Lebih besar daripada atau sama dengan. Bila lebih besar, bermakna anak panah ke kanan. Lepas tu ada perkataan sama dengan, bermakna kamu kena guna bulat hitam. So, kamu buatlah bulat hitam atas ni. Bulat hitam. Okey, buat saja bulat dot yang sederhana besar. Jangan terlalu kecil sampai tak nampak dan jangan terlalu besar sangat. So, garis P kanan. Okey, garis je. Buat garis dulu P kanan, anak panah. Inilah garis nombor yang mewakilkan ketaksamaan tadi. Bulat hitam tu merujuk kepada lebih besar daripada atau sama dengan. Kenapa lebih besar? Sebab pergi ke kanan. Kalau lebih kurang daripada atau sama dengan, anak panah pergi ke kiri. Bulat tetap bulat hitam. Okey. So, garis nombor dah selesai. So, kita nak terbitkan ketaksamaan. So, kita guna huruf T tadi tu lah. Nah, huruf T. Simbol lah. Bila terbitkan ketaksamaan algebra menggunakan simbol. So, simbol lebih besar atau sama dengan 9. So, inilah jawapan kamu untuk garis nombor dan juga ketaksamaan algebra. Okey, so kita dah habis tadi 7.1.1 iaitu sambungan kelas hari Ahad. So, hari ni barulah kita masuk yang baru 7.1.2. Okey, membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan. So, ada 2 benda hari ni iaitu sifat akas dan transitif, songsangan terhadap penambahan dan pendaraban. Dan yang kedua, operasi asas aritmetik. So, tajuk hari ini bermula di buku teks muka surat 154. Okay, so tajuk hari ini yang kamu akan belajar ni banyak melibatkan hukum. Banyak melibatkan sifat. Bila sifat ataupun asas, kamu kena hafal. Okay, so kena hafal. Kena hafal dengan cara yang paling mudah untuk kamu faham. Okay, tak perlu hafal panjang-panjang macam nota saya ni. Kamu buat sendiri. Nota ringkas untuk kamu faham. Untuk kamu mudah hafal. Okey. So, yang pertama kita lihat dulu nota yang pertama. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. So, faham tak ayat ni? A kurang daripada B. So, kalau kita gantikan A tu dengan 2. Okey. B tu kita gantikan dengan nombor 5. Okey. So, betul tak ayat? Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Betul tak? A tu 2. 2 kurang daripada B. B tu 5. Betul lah. 2 kurang daripada 5. Jadi, maka 5 lebih besar daripada 2. So, nak faham senang saja. Kamu gantikan dengan nombor. So, yang pertama ni adalah nama dia sifat akas bagi ketaksamaan. Jadi, kita boleh wakilkan dalam bentuk ketaksamaan menggunakan simbol. Cara nak baca dia macam mana? A, ni kat sini ni. Yang dalam kotak, saya bubuh dalam kotak. So, A kurang daripada B. A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. So, kalau kita ganti dengan nombor tadi, 2 kurang daripada 5. Maka, jika kita terbalikkan 5 pula kita tak di depan iaitu B. So, 5. Bila kita terbalikkan yang tadi, belakang, yang belah kiri, belah kanan pergi ke kiri. So, simbol kena terbalik lah. Simbol kena terbalik.
Kalau simbol tak terbalik, akan jadi salah lah. So, faham? Itu maksud sifat akas. Okey. Sifat yang kedua, jika A kurang daripada B. Okey, jika A kurang daripada B, sama macam tadi. Dan B pula kurang daripada C. Dia ada tambah satu lagi C. So, B tadi kurang daripada C. So, kita nak gantikan C dengan huruf nombor apa? Nombor 7. Betul tak? Betul tak B kurang daripada C? Betul lah 5 kurang daripada 7. Okey, maka A kurang daripada C. Kita nak banding A dengan C. A memang kuranglah daripada C sebab A nombor yang paling kecil. So, ini dipanggil sifat transitif. So, jika kita nak wakilkan dalam bentuk simbol ketaksamaan, macam ni lah jadi dia. Dia akan jadi 3 nombor. A kurang daripada B, kurang daripada C. So, kita gantikan dengan nombor 2, kurang daripada 5, kurang daripada 7. Okey. Lepas tu, maka A kurang daripada C. So, kita ambil yang depan dengan yang belakang. Yang depan dengan yang belakang sekali. So, yang ni jangan ubah. Jangan ubah simbol. Jangan ubah kedudukan. Yang ubah kedudukan yang nombor 1 tadi. Nombor 2 jangan ubah kedudukan. So, bila kita tak ubah kedudukan, simbol pun tak ubah lah. Jangan pandai-pandai ubah. So, 2 kurang daripada 7. Okey, boleh? So, nota kamu kena tambah. Yang saya tambah huruf A, B, C sama juga dengan 2, 5, 7 tu. Kamu tambah supaya kamu lebih faham. Lepas tu, tambah juga. Apa yang saya tambah dalam nota? Yang tak ada di dalam slide yang asal, saya tambah sambil-sambil saya terang, saya tambah. Semua kamu kena tambah dalam nota. Okey? So, contoh. So, tulis sifat akas. So, sifat akas, yang nombor 1 lah. Yang nombor 1 iaitu, kita terbalikkan. So, nombor 1 Roman, 10 kurang daripada 24. So, jawapan kamu akan jadi apa? Untuk nombor 1. So, kita terbalikkan. 24 tak di depan. So, simbol kena songsang lah. Yang tadi 10 kurang daripada 24. Jawapan kamu akan jadi 24 lebih besar daripada 10. Okey, boleh? Senang saja. Ini saja jawapan kamu. Okey, nombor 2. Okey, negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. Betul tak negatif 4 lebih besar daripada negatif 13? Kalau kamu tak nampak, kamu bayangkan garis nombor. Negatif 4 tu duduk sebelah mana? Kiri atau kanan? Sebelah kanan kan? Sebab dia nombor negatif. Nampak nombor tu kecil tetapi nilai dia besar. So, negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. So, kita terbalikkan. Negatif 13 duduk di depan. So, simbol kena terbalik lah. Jadi, kurang daripada negatif 4. So, ini saja jawapan kamu. Okey, untuk B pula, tulis sifat transitif. So, dia ada 2 lah. Sifat akas, sifat transitif. So, kena hafal lah. Sifat akas apa? Sifat transitif apa? So, sifat transitif yang bagi 3. 3 nombor. So, 3 nombor iaitu negatif 5 kurang daripada negatif 1 kurang daripada 9. Betul tak ayat ni? Betul tak ayat ketaksamaan ni? Betul lah. Negatif 5 kurang daripada negatif 1. Negatif 1 kurang daripada 9. So, macam mana kamu nak tulis sifat transitif? So, kamu ambil nombor yang depan sahaja. Negatif 5. Dan nombor yang belakang sekali. 9. Betul tak? So, simbol apa nak letak kat depan ni? Kita bukan ubah apa pun. So, simbol dia tetap sama iaitu kurang daripada. So, ini yang awal. Sifat akas dan sifat transitif. Kita teruskan lagi dengan membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan operasi asas aritmetik. So, operasi asas aritmetik ada 4 lah untuk matematik, iaitu operasi apa? Okey, tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, untuk ketaksamaan linear pun ada keempat-empat operasi ni lah. So, kesemua ni ada perkara yang kamu kena faham. Dan kamu kena, bukan setakat faham, kalau boleh kamu kena hafal. Dia lebih kepada konsep. Kalau kamu tak faham, kamu tak hafal, kamu akan sukarlah untuk memahami konsep ketaksamaan. So, ada 5 perkara yang melibatkan berkaitan dengan operasi asas aritmetik yang kamu kena faham betul-betul. Okey. So, kita lihat yang pertama. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan, maksudnya simbol duduk tengah-tengah. Simbol ketaksamaan itu simbol kurang daripada, besar daripada, duduk di tengah-tengah. So, kedua-dua belah ketaksamaan, maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan, ditambah atau ditolak. So, bermakna ini operasi tambah atau tolak.
tambah atau tolak dengan suatu nombor positif. Nah, nombor positif. Okey. Atau nombor negatif. Okey, kedua-dua nombor lah. Nombor negatif dan nombor positif. Simbol ketaksamaan tidak berubah. Ini penting. Yang mana simbol bola kotak ni semua penting. Ini yang kamu kena hafal. So, senang je kamu nak hafal. Tambah, tolak, nombor positif, nombor negatif, simbol tak berubah. Cara dia macam tu. Jangan nak hafal apabila kedua-dua belah ketaksamaan. Tak perlu hafal ayat yang panjang. Kamu ambil kata kunci saja. Operasi tambah, tolak, nombor positif, nombor negatif, simbol tak berubah. Ataupun simbol kekal. So, pandai-pandai sini lah kamu atuk ayat. Okay, so kita lihat dekat sini. Okay, ada, kamu kena faham keempat-empat situasi bawah ni. Jika A kurang daripada B. So, bermakna kita gantikan A dengan nombor. Contoh kata kita gantikan dengan nombor 2. So, 2 kurang B kita gantikan dengan 6. So, 2 kurang daripada 6. Okay, maka A tambah C. So, A tadi 2 tambah C. C kata kita nak ambil nombor 3. So, 2 tambah 3. Simbol ubah ke tak ubah? Sebab operasi tambah. Ni operasi tambah kan? Tambah dengan 3. 3 tu positif. 3 tu nombor positif. So, simbol tak ubah. Sama juga dengan sebelah kanan. Dia akan jadi 6 tambah, iaitu B tadi 6. Tambah dengan C tadi 3. So, kalau kamu baca hasil dia 2 tambah 3, 5. 5 tetap kurang daripada 9. So, simbol kekal. Masih kurang. Okey. Kita tengok yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, jika A kurang daripada B. Okey, sama juga. A kurang daripada B. So, kita ambil 2. Kita ambil nombor yang sama. A tadi kita gantikan dengan 2. B gantikan dengan 6. So, 2 kurang daripada 6. So, maka. So, sekarang tadi operasi tambah. Yang ni operasi tambah. Okey, yang pertama. Yang kedua, operasi tolak. So, kita nak tolak pula. Kita nak tolak dengan apa? Dengan nombor yang sama tadilah. So, kita tolak 2, tolak 3. So, kalau kamu baca ayat di atas tadi, operasi tambah atau tolak, nombor positif, nombor negatif, simbol tak ubah. So, ini kita tolak dengan positif lah. Tolak operasi lah. Nombor tetap positif iaitu 3. So, simbol tetap sama. Kurang. Daripada 6 tolak 3. So, kalau kamu baca hasil 2 tolak 3 berapa? 2 tolak 3 negatif 1. Negatif 1 kurang daripada 3. Okey. So, yang ketiga, jika A kurang daripada B. Okey, sama juga kita guna nombor 2 kurang daripada 6. Okey, kurang daripada 6. Maka, okey, maka A. A tadi adalah 2. Operasi tambah. Tapi nombor tu adalah nombor negatif. So, kita letak dalam kurungan. So, C tadi dia jadi negatif 3. So, tetap sama simbol. 6 tambah negatif 3. Okey, kamu test jawapan. Betul atau tidak? So, 2 tambah negatif 3. Bermakna 2 tambah tolak. Ni, simbol kat sini ni simbol yang berbeza. So, dia akan jadi tolak. Betul tak? Jadi, 2 tolak 3. Negatif 1 kurang daripada 6 tolak 3, 3. So, simbol tak ubah. Okey? So, yang ini adalah operasi tambah nombor negatif. Okey? Nombor 4. Okey. A lebih besar daripada, kurang daripada B. So, 2 kurang daripada B. Maka A itu 2. Tolak. Operasi tolak pula. Tolak dengan negatif. Simbol kekal tak ubah. Iaitu 6. Tolak dengan negatif 3. So, kita test jawapan. 2 tolak 3. Bermakna tolak-tolak jadi tambah. 2 tambah 3, 5. Kurang daripada 6. Tolak-tolak jadi 6 tambah 3. 6 tambah 3 berapa? 9. So, 5 kurang daripada 9. So, yang ni hukum yang pertama. Kamu kena hafal. Iaitu operasi tambah, tolak, nombor positif, nombor negatif, simbol tidak berubah. Iaitu yang pertama ni operasi tambah. Yang kedua operasi tolak. Yang ketiga operasi tambah nombor negatif. Yang keempat operasi tolak nombor negatif. Okey, habis hukum yang pertama. Tolong hafal lah hukum yang pertama, tolong hafal. Kamu buat nota ringkas kamu sendiri untuk hafal. Okey, nombor 2. Apabila kedua-dua belah, okey, sama juga, kedua-dua belah ketaksamaan didarab. Okey, so sekarang kita dah pergi ke operasi darab atau dibahagi. So, mana operasi darab dengan operasi bahagi. Ini kata kunci dia. Didarab atau dibahagi. Dengan
satu nombor positif. Okey, nombor positif. Simbol ketaksamaan tidak berubah juga. So, kalau kita darab dan bahagi nombor positif, simbol tidak berubah. Okey, kita lihat dalam bentuk ketaksamaan. Okey, yang pertama, jika A kurang daripada B, so kita ambil nombor yang sama tadi juga. 2 kurang daripada 6. Maka 2 darab 3. Okey, operasi darab. Kurang daripada 6 darab 3. So, kamu test. 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. So, 6 kurang daripada 18. So, simbol tidak berubah. Okey. Situasi kedua. Tadi yang ni operasi darab. Yang pertama operasi darab. Yang kedua operasi bahagi. So, A kurang daripada B. 2 kurang daripada 6. Maka, 2/3 kurang daripada 6/3. Betul tak? 2/3 kalau kamu tekan kalkulator dia akan jadi perpuluhan. Okey, kamu tekan kalkulator dia akan jadi perpuluhan. So, kurang daripada 6/3. 6/3 ialah 2. So, 2/3 dia akan dapat 1 point something lah. Okey. Okey, kamu tekan kalkulator. 2 bahagi dengan 3. Okey. So, 2 bahagi 3 dia akan dapat kurang nilai daripada 6/3 iaitu 2. So, bermakna simbol tidak berubah. Okey, 2 bahagi 3 kamu dapat 0.666. So, bermakna tak sampai 1. So, 6 bahagi 3 dapat 2. Okey. So, kena hafal yang kedua. Okey, kita sampai ke hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga mengatakan apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab, okey, masih operasi darab, didarab atau dibahagi dengan nombor negatif. Nombor negatif. Simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, so sampai hukum yang ketiga baru simbol disongsangkan. Hukum yang pertama, kedua tadi simbol tidak berubah. Okey. Tetapi hukum yang ketiga, apabila operasi darab dengan bahagi, nombor negatif, simbol kena songsang. So, kita lihat contoh. Okey. Kita lihat dalam bentuk ketaksamaan yang pertama. Jika A kurang daripada B. Okey, sama. Kita ambil nombor 2 kurang daripada 6. Maka, A2 darab dengan nombor negatif. Iaitu negatif 3. Okey. So, kamu nampak sini. Operasi darab negatif. So, hukum ke atas ni kata darab, nombor negatif, simbol kena songsang. Maksudnya, asal kurang songsang dia akan jadi lebih besar daripada 6 darab negatif 3. Kenapa lebih besar? So, kita tengok hasil. 2 darab negatif 3, negatif 6. Okey, 6 darab negatif 3, negatif 18. Nampak? Dua-dua nombor negatif. So, kalau dekat garis nombor 6, negatif 6 duduk kat sini, negatif 6. Dia duduk belah kanan. Negatif 7. Negatif 8 dan seterusnya. Negatif 18 duduk belah kiri ni. Negatif 18. So, bermakna negatif 6 lebih besar daripada negatif 18 sebab negatif 6 duduk belah kanan. Sebab tu simbol kamu kena songsang. Daripada awal ni kurang, jawapan kamu kena songsangkan simbol. So, tolong berhati-hati. Bila operasi darab atau bahagi nombor negatif, simbol kena songsang. Sebab tu saya kata kamu kena hafal. Kalau tak hafal, macam mana kamu nak jawab soalan ni? Memang kamu tak boleh. Kamu tiru je balik simbol tu. Ikut je balik. Sedangkan bila operasi darab atau bahagi, nombor negatif, simbol kena songsang. Kamu duk tiru je. Ikut je simbol. Memang habis lah. Memang lingkup lah. Salah kamu punya pengiraan. Okey, kita lihat nombor 2. Okey. Hukum yang kedua mengatakan, jika A kurang daripada B. Okey, so operasi bahagi pula. Okey, so A kurang daripada B. 2 kurang daripada 6. Maka A bahagi. Bahagi kita tulis dalam bentuk per. Bahagi dengan negatif. 2 A bahagi negatif negatif C. So, bermakna, okey, saya potong sini. 2 A tadi 2 per dengan negatif C. Negatif 3. So, simbol kamu kena terbalik, kena songsang. Kenapa terbalik? Kenapa kena songsang? Sebab ini bahagi negatif. Nombor negatif. So, kamu kena terbalikkan. So, sama macam tadi lah. So, bila kamu terbalikkan, yang ni dia akan jadi negatif 0.666.
Yang sini 6 bahagi. Okey, okey, so kalau dalam buku ni dia tulis, dia bagi nombor lain. Saya guna nombor yang sama juga. So kalau kamu tekan kalkulator, kat sini dia akan dapat negatif 0.66 dan seterusnya kita ambil 6.7. So dia akan jadi lebih besar lah daripada 6 bahagi negatif 3, iaitu negatif 2. Memanglah nampak ini negatif 2 ni nampak besar, tapi dia nombor negatif. Faham tak? Kamu kena faham, kena set dalam otak kamu. Nombor negatif nampak nombor besar, tapi sebenarnya dia adalah lebih kecil. Okay. So kalau kita lihat kat sini, negatif 0.67. Nampak nombor tu kecil lah sebab 0.67. Tetapi disebabkan ia adalah nombor negatif, dia lebih besar daripada negatif 2. Okay. So tolong ingat, asal dia kurang daripada, jawapan kamu akan jadi lebih besar daripada. Okey, kita sambung lagi. Hukum yang keempat. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab, okey, operasi darab dengan negatif 1. Ni dia bagi tahu kita darab dengan negatif 1. Nombor negatif 1 saja. Okey. So apabila kita darab kedua-dua belah dengan nombor negatif 1, operasi darab, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey. So hukum ini dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan. Okey, so kita lihat contoh. Okey, jika A kurang daripada B, so 2, kita ambil nombor 2 kurang daripada 6. So maka negatif A. Negatif A tu bermakna negatif 1A. Kita darab dengan negatif 1. So bermakna 2, iaitu A tadi kita darab dengan negatif 1. So apabila kita darab dengan negatif 1, simbol automatik kena songsang. So 6 pun kita darab dengan negatif 1. So kat sini negatif B tu bermakna negatif 1 darab dengan B. So negatif 1B. So hasil dia 2 darab negatif 1 ialah negatif 2 kurang daripada, lebih besar daripada negatif 6. Kalau kamu tak songsang kan, kamu masih kekal sama negatif 2. Lepas kamu darab dengan negatif 1, negatif 2. Duk ambil simbol atas ni. Kurang daripada negatif 6. Betul ke negatif 2 kurang daripada negatif 6? Salah lah. Sebab tu simbol kena songsang daripada kurang jadi lebih besar. Itu yang dikatakan kena songsangkan simbol. Okay, kita dah sampai ke hukum yang terakhir, iaitu hukum nombor 5. Apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor di kedua-dua belah ketaksamaan. Maksudnya operasi yang berlawanan lah, operasi salingan. So simbol ketaksamaan, confirm lah kita kena songsang. Nama pun operasi salingan. So operasi ini dikenali sebagai songsangan terhadap pendaraban. Okay, maksud di sini, jika A kurang daripada B. So kita gantikan dengan nombor. So 2 kurang daripada 6. Maka 1 per A. Maksud dia di sini, 2 tadi sebenarnya kalau dalam bentuk pecahan, dia adalah 2 per 1. Kan? 2 per 1. So, bila kita nak buat operasi salingan, maksudnya kita nak terbalikkan, nak jadikan 1 per A, bermakna nak jadikan 1 per 2. Ini operasi salingan lah daripada sini. 2 per 1 jadi 1 per A. So, ini yang dikatakan operasi salingan. So, bila kita buat operasi salingan, simbol kena songsang lah. So, dia akan jadi 1 per 2 lebih besar daripada 1 per 6. Okey, so yang dikatakan operasi salingan. Okey, so kita dah sampai ke penghujung kelas untuk hari ini. Jadi untuk hari ini, apa yang kamu belajar daripada awal tadi semua melibatkan hukum ataupun sifat. Jadi kamu kena hafal. So jadi nak bagi mudah hafal, saya bagi tips dekat kamu. Kamu keluarkan kata-kata kunci yang saya bulat, saya bubuh dalam kotak, saya garis tadi tu. Kamu tulis balik dalam kertas lain. Daripada buku kamu buat kertas lain, kamu tulis dalam kertas kecil. Senang kamu nak hafal. Kamu buat nota yang paling ringkas untuk kamu hafal. So daripada awal tadi ada sifat akar, sifat transitif. Lepas tu untuk 7.1.2 kita ada belajar 5 hukum. Itu sangat penting. Sekiranya kamu tak faham ke-5 hukum, ada situasi soalan kamu kena songsangkan simbol, kamu tak songsang, so kamu akan salah lah.
Jadi kamu kena faham kelima-lima sifat dan tambah dengan yang awal tadi tu, iaitu sifat akas dan sifat transitif. So semua tu kamu kena faham dan hafal. Jadi untuk jawab latihan pada hari ini, iaitu latih diri 7.1D, muka surat 154. Okey. So ini berkaitan dengan akas, sifat akas tadi. Ada dua sifat akas kan? Okey. Lepas tu kamu buat latih diri 7.1E, iaitu yang kita belajar 5 hukum tadi tu. Itu perhati betul-betul. Perhati betul-betul ayat matematik yang diberi. Sekiranya kamu tak faham ayat matematik yang diberi tu, so kamu gantikanlah dengan nombor. Okey, dengan nombor. Baru kamu lebih jelas. Jika diberi dalam bentuk pemboleh ubahlah, diberi dalam bentuk huruf dan sebagainya. Tapi kalau diberi dalam nombor, kamu dah boleh jawab dah sebenarnya. Jika operasi tambah, darab, bahagi, tengok, perhati betul-betul operasi apa yang terlibat. So kamu kena tahu simbol tu kena songsang atau simbol tu tak berubah. Okey. So yang seterusnya, kamu kena buat juga, saya nak kamu buat sebab kita dah habis dah 7.1. Kelas yang seterusnya kita akan masuk 7.2. So saya nak juga kamu buat mahir diri 7.1, iaitu buku teks muka surat 157. Okey, ada soalan nombor 1. Okey, yang kamu guna simbol. Ada soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 3. Okey, kamu kena bina ketaksamaan, perihalkan ketaksamaan dia bagi dalam situasi. Dan soalan nombor 4 tu kamu kena wakilkan ketaksamaan berikut pada garis nombor. Yang saya tunjuk tadi tu, yang garis nombor tu kamu kena buat apa? Bulat putih, bulat hitam. Bulat putih waktu bila, bulat hitam waktu bila. Contoh saya bagi contoh dah. X kurang daripada 3. So simbol kurang daripada 3, simbol kurang. Kurang makna bulat putih. So bila kurang, pergi ke kiri. So kamu buat garis nombor, kamu buat satu garis nombor, kamu letak 3 belah kanan sebab anak panah nak pergi kiri kan. So letak 3. So semakin ke kiri semakin kecil. So 2. 1. Okey, anak panah. Okey, so kamu buat juga belah kanan. Beberapa nombor. Kata kita buat 2, 4, 5. Okey, cukup lah. Okey, so kita lihat balik ketaksamaan ni. X kurang daripada 3. So naik di atas, buat garis putus-putus. Naik di atas. Simbol bulat putih. Kurang. Bermakna garis kamu, anak panah kamu pi ke kiri. Ini maksud X kurang daripada 3. Nampak? Itu saja untuk garis nombor. Untuk soalan nombor 4, mahir diri. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. X lebih besar sama dengan 7 point. Kita ambil, kalau dalam buku tu dia ada 7, dia ada nombor perbelahan. Okey, 7.2, kita 7.2. So, nampak di sini. Simbol lebih besar sama dengan kan? So, tadi saya dah bagi nota. Lebih besar dan ada sama dengan, kena guna bulat hitam. So, lebih besar. So, pi kanan lah. So, kamu buat garis garis nombor bermula dengan daripada kiri lah sebab kita nak pi kanan. So, 7.2. Okey, selepas 7.2 kita buat 7.3. Kita ambil nombor yang biasa-biasa, tak payah ambil nombor yang pelik-pelik. 7.3, 7.4. So kamu guna kotak grid dalam kertas buku kamu tu. Guna 2 kotak lah baru nampak garis nombor kamu tu lebih panjang dan lebih kemas. Kalau satu kotak boleh juga, tapi dia nampak kurang kemas lah, nampak kecil kan. So kamu ambil 2 kotak. So belah kiri kita bubuh 7.1. Cukup lah. Ikutlah kamu nak bubuh satu lagi pun tak ada masalah. So naik betul-betul 7.2. Bulat hitam. Okey, bulat hitam. Nak pi kanan ke kiri? Ni lebih besar. Lebih besar, pi kanan lah. Pi kanan. Kamu kena buat garis lurus nak guna pembaris. Pi kanan, anak panah. Macam tu lah. So senang saja. Bulat hitam yang ada simbol yang ada sama dengan. Bulat putih, simbol yang tak ada sama dengan. Lepas tu kamu kena fikir, pi kanan ke pi kiri? Kalau lebih besar, anak panah pi kanan. Kalau kurang daripada, anak panah pi kiri. So itu saja untuk garis nombor. Okey, so selamat mencuba, selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.